Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Zul selaku Tuan Imam, pengurusi dan ahli Masjid Al-Mukhlisin, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah kurnia Allah dapat kita bersama dalam majlis ilmu, majlis perbincangan tentang bagaimana kita mencari keuntungan yang untungnya di perniagaannya di dunia tetapi keuntungannya di akhirat. Maka dalam perbincangan yang saya pilih untuk tazkirah kita di sini, iaitulah titiskanlah air mata di dunia untuk memadam kepanasan api neraka di akhirat. Sebagaimana kata para ulama, kedudukan kita mengikut kadar lebat atau tidak. Bagaimana kita titiskan air mata kita kerana Allah Azza wa Jalla semata-mata, bukan menangis disebabkan oleh bala bencana. Kita tidak menangis disebabkan oleh kehilangan barang-barang yang berharga, tapi kita menangis kerana kita jauh daripada pencipta. Sekiranya di atas dunia ini kita tidak dapat menangis, maka sudah pasti di akhirat kita akan menangis dengan tangisan yang panjang. Sekiranya atas dunia ini kita tidak duka cita kerana terlalu banyak nikmat yang kita dapat, terlalu banyak anugerah yang kita terima, tapi kita bimbang bahawa kita akan berduka cita panjang di akhirat, maka hendaklah kita sentiasa bermuhasabah diri kita dalam kategori mana yang kita duduk hari ini, sama ada kita rasa kita selesa ataupun tidak. Seorang ulama, seorang yang banyak menulis tentang amalul qulub, tentang masalah hati, iaitulah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dia kata, satu hari saya bertanya kepada guru saya. Dia bertanya, ada orang tanya, amalan apakah yang lebih bermanfaat kepada seorang hamba di antara bertasbih dengan beristighfar? Yang mana lebih sesuai dengan kita? Kita banyak tasbih ataupun banyak istighfar? Kata di Tuan Syekh ini rahimahullah, idza kana thawbu naqiyan, kalaulah baju kita bersih, maka kita menggunakan bahur, wangian, itu lebih bermanfaat sebab baju sudah bersih. Jadi kita nak tambah kebersihan lagi dengan wangian. Tapi kalau baju kamu kotor, maka sabun dan air panas itu lebih sesuai untuk membersihkannya. Maka beliau seterusnya mengatakan, kaifa wathiyab, bagaimana keadaan kita sedangkan pakaian baju kain kita masih lagi belum bersih. Artinya setiap orang berfikir pendekatan yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi kita sentiasa beristighfar, Nabi kita sentiasa bertaubat,
dalam satu majlis saja sahabat kata, aku hitung ada yang riwayat kata 70, ada yang katakan 100 kali beristighfar. Rabbighfirli wa tub ilaih. Ya Allah, ampunkanlah, maafkanlah kesalahanku dan terimalah taubat. Kalau Nabi SAW mengajar kepada kita, maka menjadi suatu sunnah mesti kita jamakkan di antara dua perkara, iaitulah bertasbih, berzikir dan beristighfar. Istighfar untuk membersihkan, zikir untuk menghiaskan. Jadi dua perkara ini tak boleh kita asingkan. Dua perkara ini tak boleh kita rasa remeh lah. Sebab apa? Kita tak boleh duduk dalam keadaan kita rasa kita telah sempurna, kita rasa kita telah baik. Para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, bila kita bincang tentang tangisan, para ulama telah menyenaraikan senarai tangisan di atas dunia ini, berbagai-bagai tangisan. Ada orang menangis kerana takut, ada orang menangis kerana penyesalan, ada orang menangis kerana malu. Kenapa menangis? Malu. Bahkan ada orang menangis kerana gembira. Bila dia dapat nikmat yang dia nak, dia suka sampai menangis. Itu dipanggil tangisan. Tetapi tidak bermakna semua tangisan itu, sebab tangisan itu satu fitrah. Bahkan kita juga kena muhasabah dengan tangisan yang kita lakukan. Sebagaimana kata Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran. Al-Quran Karim telah menggambarkan kepada kita adik-beradik Nabi Yusuf AS. Setelah dicampaknya Yusuf dalam telaga, waja'u abahum isya'an yabkun. Adik-beradik dia balik ke rumah pada waktu malamnya menangis. Tapi tangisan mereka tidak menyentuh perasaan Nabi Yaqub AS. Sebab apa? Yaqub nampak, takkanlah balik dengan menangis. Baju Yusuf dalam keadaan berdarah tapi tidak cari. Dia kata, bila pula serigala ni baik, boleh buka baju dulu sebelum dia makan. Itu satu benda yang ajaib. Maka itu dia panggil al-bukaul kazib, tangisan dusta, tangisan bohong. Kita menangis tapi kita tidak sedar apa yang kita buat. Seperti satu cerita, seorang pemburu menangkap burung. Jadi bila dia tangkap burung, duduk di tepi padang, angin kuat, sambil-sambil duduk sembelih burung ni, mata dia mengalir air mata sebab angin kuat. Jadi burung bercakap sama dia, dia kata, kesian, dia kata, pocik ni baiknya dia menangis, dia sedih sebab kita mati. Jawab di burung yang lain, jangan tengok mata, tengok tangan yang dia buat. Mu jangan duduk tengok mata dia menangis, tengok tangan dia duduk sebelah kita. Itu yang kita nak. Jadi kita hari ni, bila kita kata kita menangis, apakah tangisan itu kerana Allah? Yang kita mencari hari ni, yang kita nak bincangkan, bagaimana kita nak suruh air mata kita menangis kerana Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab terlalu banyak, terdapat banyak kelebihan-kelebihan yang menyebut sedemikian. Seorang sahabat, tuan-tuan tanda sahabat ni seorang yang rapat dengan Nabi, iaitulah Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, la an ajma'a min khasyatillah, kalau aku boleh menangis kerana takut pada Allah, khasyah, takut pada Allah Ta'ala, ahab ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar, aku menangis kerana takut pada Allah Ta'ala, lebih aku suka daripada aku bersedekah 1000 dinar. 1000 dinar ni mahal tuan-tuan. Sekarang ni harga dinar, 1 dinar 800 lebih. Maknanya 800 kali dengan 1000. Ibnu Umar kata, aku menangis kerana Allah Ta'ala lebih baik, lebih aku suka daripada sedekah 1000 dinar. Maka ini kata di Ibnul Jauzi, seorang ulama yang banyak menulis tentang masalah hati, masalah nasihat tazkirah. Ibnul Jauzi, Abul Faraj,
Kata dia qatratun minad dam'i 'alal khadd, setitis air mata yang menitik di atas pipi, anfa' min alfi matarah 'alal ardi, lebih bermanfaat daripada 1000 titisan hujan di atas bumi. Kalau hujan menghidupkan bumi dengan tumbuh-tumbuhan, tetapi air mata penyesalan akan menghidupkan hati manusia yang telah lupa, yang telah lalai, yang telah lara. Maka di sini kita akan senaraikan beberapa kelebihan al-buka, kelebihan menangis kerana Allah Azza wa Jalla. Di antaranya hadis yang panjang yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli, 7 golongan manusia yang boleh duduk di bawah bayangan aras, bayangan pada hari kiamat. Saya ringkaskan, ambil salah seorang daripada 7 ini yang mampu kita buat, iaitulah warajulun zakarallaha khaliya fafadat aina. Seorang laki-laki, termasuklah seorang perempuan, zakarallah, bila dia berzikir khalian, dalam keadaan dia sembunyi. Bukan zikir macam kita ramai-ramai duduk ramai-ramai ni menangis, itu dibimbangi takut masuk unsur-unsur lain yang menyebabkan kita menangis. Sebagaimana kata Sufyanus Tsauri, seorang ulama tabi'in, Sufyanus Tsauri, dia kata apa? Al-buka'u asyratu ajza, menangis itu ada 10 bahagian. Satu je kan Allah, 9 lagi boleh masuk dalam bab riak. Allahu Akbar. Kalau duduk dekat syekh ni kak, air mata selalu. Jadi dia pun lagi kuat menangis, sikit-sikit menangis, kerana itu dia kata boleh bawa kepada ria, kata Sufyan. Tetapi kalaulah yang 1/10 tadi, kita boleh menangis sekali je setahun, boleh menitiskan air mata kerana Allah, naja sahibahu minan nar, air mata ini boleh menyelamatkan tuannya daripada api neraka, insya-Allah. Maka apa Nabi kita sebut tadi dalam hadis, Nabi kata rajulun zakarallaha khaliya, seorang yang menyebut nama Allah, berzikir khaliya, sunyi dia, bangun tengah malam waktu tak ada orang. Kalau suami bangun, isteri pun tak sedar tidur, ataupun isteri yang bangun, suami pun tak sedar dia tidur. Apa jadi? Fafadat ainahu, maka mengalir air mata. Anaknya fadat aina, mengalir air mata dia. Maka itu salah seorang calon yang mampu duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Boleh ke tak boleh tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita ambil kelebihan yang besar. Tapi timbul lagi masalah, macam mana nak menangis? Tunggu, kita ada 3 tajuk. Tajuk yang pertama, kelebihan menangis. Yang kedua, bahayanya mata yang keras tak mau menangis. Yang ketiga, kita akan sebut tentang tip bagaimana boleh mengalirkan air mata kita, insya-Allah. Maka kata di ulama hadis, Allah Subhanahu Wa Taala balas amalan kita ni mengikut amalan yang kita buat. Jadi oleh kerana kamu sanggup menangis secara bersembunyi seorang-seorang kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla, takut kepada kemurkaan Allah, maka Allah Ta'ala sejukkan mata kamu pada hari kiamat dengan keampunan Allah Azza wa Jalla. Kelebihan yang kedua, fi ma'manin min azabillah, orang yang boleh menangis ini orang yang aman daripada azab Allah Azza wa Jalla. Yang tadi dapat duduk bayang-bayangan, ia ni aman daripada azab Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani la tamassahuman nar, 2 mata yang tidak disentuh oleh api neraka. 2 mata tak disentuh oleh api neraka.
Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut pada Allah. Para ulama ahlul qulub ataupun ahli tasawuf dia bincang, kenapa Nabi sebut khasyah, dia tak kata khauf. Khauf tu satu jenis takut, tapi khasyah lebih tinggi lagi, takut serta dengan gerun gementar kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kata kita takut duduk tempat gelap kita takut, tapi khasyah ni lebih lagi. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga malam menjaga sempadan negara daripada diceroboh oleh musuh. Ini para tentera, polis, pegawai-pegawai keselamatan yang menjaga keamanan negara, mereka berjaga malam kerana ini, maka mata mereka tidak disentuh oleh api neraka. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Maka para jemaah sekalian, itu dua cerita tentang kelebihan orang yang menangis kerana Allah, maka mereka duduk di bawah keamanan daripada perkara ini. Jadi seorang ulama namanya Thabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Ma taraktu fil masjid, ini ijtihad daripada dia, bukan sunnah. Dia kata, aku tak tinggal tiang di masjid itu kecuali aku solat di situ dan aku menangis di situ. Untuk apa? Mudah-mudahan tiang-tiang masjid ini menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka mari ulama lain pula, nama dia Abu Hazim Salamah bin Dinar, masyhur, seorang ulama yang abid, yang kuat beribadat. Dia kata apa? Bila dia menangis, dia akan ambil air mata dia, sapu muka dia, sapu ke tempat-tempat lain. Orang tanya, kenapa ya Abu Hazim buat macam ni? Dia kata, aku dengar api neraka tidak akan sentuh tempat-tempat yang kena dengan air mata. Jadi itu dipanggil ijtihad daripada ulama. Allahu Akbar. Yang ketiga, orang yang menangis ini duduk di bawah al-mahabbatil ilahiyah, duduk di bawah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allah sayang pada dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayat oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Abu Umamah meriwayatkan sebuah hadis. Nabi bersabda, laisa syai'un ahab ila Allah min qatrataini wa atharain, tidak ada suatu amalan yang sangat disukai oleh Allah Azza wa Jalla daripada dua titisan dan dua kesan bekas. Yang pertama, qatratu dumu' min khasyatillah, titisan air mata yang mengalir kerana takut pada Allah. Yang kedua, wa qatratu damin tuhraku fi sabilillah, iaitulah titisan darah yang tumpah kerana berperang mempertahankan agama Allah. Ini dua. Yang kedua, kata Nabi, al-asaraini, dua kesan peninggalan itu, iaitulah kesan kita berjihad fi sabilillah. Bila kita berjihad, ada kesannya. Yang kedua, wa asarun fi faridatin min faraidillah, iaitulah kesan daripada kita melaksanakan fardu yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang disebut oleh para ulama bahawa orang yang menangis salah seorang daripada orang yang boleh duduk di bawah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Seorang ulama ahli ibadat, Yahya bin Mu'az rahimahullah ta'ala, berkata, man kana yuridul qurb minal mahbub. Yahya bin Mu'az kata, siapa yang nak duduk dekat dengan yang disayangi, mahbub, yang disayanginya, siapa? Allah. Fal yukthiril buka'i 'alal mahbub, hendaklah dia banyak menangis untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita nak duduk dekat dengan Allah, kita kena menangis. Tangisan sebab apa? Sebab takut pada Allah Azza wa Jalla. Maka itulah timbul kata-kata yang masyhur, takut kepada manusia
kita akan lari daripadanya. Takut kepada Allah, kita akan pergi kepadanya. Itu perbezaan yang ketara. Takut pada manusia, kita akan lari. Kenapa lari ni? Tak boleh, ada pengganas, ada orang nak tangkap, ada tu ada ni. Tapi bila kita takut kepada Allah, kita terus pergi kepada Allah Azza wa Jalla, yang Allah SWT sentiasa buka di hadapan kita pintu-pintu taubat, pintu rahmat, pintu keampunan, sehingga Allah Ta'ala panggil orang-orang yang berdosa, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kamu putus harap daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Kelebihan yang keempat, ghufranuz dzunub, iaitulah dihapuskan dosa-dosa. Orang yang menangis kerana Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa dia. Jadi dosa yang banyak inilah, dengan kita menangis, kita menyesali apa-apa yang telah kita buat, maka dihapuskan dosanya sebagaimana gugurnya daun-daun kayu yang kering daripada rantingnya, daripada pokok. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara kelebihan yang telah disebut, sama ada diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun diambil daripada istinbat para ulama tentang masalah ini. Yang kelima, orang yang menangis ini alamatut taubatus shadiqah. Salah satu daripada tanda ciri-ciri taubat yang benar. Ciri-ciri taubat yang benar di mana? Iaitulah menangis. Duduk diam, kita menangis kerana Allah Azza wa Jalla. Bila kita teringat berdosa kita, kita akan menangis. Kita teringat pada perbuatan kita lepas-lepas, nangis. Tak perlu kita cerita kepada orang. Ini kadang-kadang saya rasa bimbang. Saya pun tak boleh nak kesan. Setengah orang ni bila dia dah taubat, dah U-turn balik ke jalan Allah Azza wa Jalla, bila jumpa dengan ustaz, dia suka nak cerita, ustaz, saya dulu jahiliah ustaz. Kata berat dia ni. Saya kalau dia kata mengaku jahiliah, saya tanya dia, sempat ke dengan Abu Jahalnya? Tanya. Dia kata kenapa tanya? Dah nak jadi jahiliah sangat, biar sempat dengan Abu Lahab, Abu Jahal, pak-pak Abu yang ada tu kan. Jadi, kita tidak sepatutnya nisbahkan diri kita kepada satu alam yang begitu gelap, suatu alam yang penuh dengan maksiatnya, kezalimannya, penindasan. Tak perlu gitu. Kita boleh kata saya dulu agak lara, leka, tak berapa jinak dengan masjid, setakat tu boleh lah. Tapi nak lebih-lebih, nak menceritakan apa yang kita buat lah, tak boleh. Satu pengalaman, saya pergi ke Rumah Harapan. Rumah Harapan ni rumah apa ni? Rumah orang tua-tua. Jadi kita nak dengar lah kenapa dia sampai di sini, sampai di tempat itu. Interview seorang pakcik, habis dia bongkar daripada dia kecil, muda. Saya kata stop, saya rakam, tutup, kita tak jadi rakam sebab terlalu bongkarnya dia tentang hidupan ni. Saya kata jangan. Allah sudah sembunyikan dosa dan maksiat kita yang lepas, maka jangan sekali-kali kita dedahkan rahsia kita kepada makhluk. Sebab biarlah kita berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengampun, yang sangat menerima taubat. Sebab manusia ini berdendam, manusia akan menghina kita, tapi Allah SWT memuliakan hamba dia yang bertaubat. Maka di antara tanda taubat yang benar, apabila manusia ini menangis ketika mengenangi dosa-dosa yang lepas. Pasal itulah saya tengok, bila kita tengok anak-anak kita sendiri buat masalah, kita sepatutnya bila dia buat masalah, jangan duk mengamuk tak terpasal. Itulah saat detiknya kita bermuhasabah, ya Rabbi, apa kurang budak ni dengan aku dulu. Jadi kita nasihat pada dia dan kita menangis menyesali dan minta supaya Allah Ta'ala tidak jadikan uqubah, tidak jadikan anak ini sebagai balasan yang diberi di atas dosa yang kita buat. Kita menangis, ya Rabbi, tutuplah keaibanku, ya Rabbi, jangan dedahkan keburukanku, ya Allah, jadikanlah anak-anakku ni qurratu ain, penyejuk mata hati, anak yang soleh, anak yang patuh pada syariat. Aku telah menyesali
perbuatan yang lepas, jangan jadikan mereka ini sebagai jazak, sebagai balasan kepada aku di atas dunia. Itu kita kena buat dengan Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, bila orang menangis kerana Allah Ta'ala ni, menandakan hatinya masih bernafas, hatinya masih berdenyut. Kita ni, kita tak tahu hati kita ni hidup tak hidup. Ini masalah yang jadi masalah yang besar kepada kita hari ni. Apabila kita teringat kepada kemungkaran, maksiat yang kita buat dan kita boleh menangis, bermakna tuan-tuan syukurlah kepada Allah Azza wa Jalla, kerana di saat itu kita dapat kesan bahawa hati kita masih hidup, masih lagi bernafas, masih lagi bernyawa, masih lagi mengenali Tuannya Al-Khaliq, Al-Ghaffar, Allah Ta'ala yang maha yang pencipta, yang maha pengampun, yang maha penyayang. Alhamdulillah para jemaah sekalian, itu 6 perkara kelebihan kita menangis kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita pindah kepada tajuk yang kedua, iaitulah syurut al-jazaiyah, kesan daripada kita tak boleh menangis. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila kita tengok, kita mengenangi dosa kita, kita kenangi maksiat yang telah tersalah dibuat, kita mengenangi hubungan kita dengan mak ayah kita yang tidak mesra, tapi semua ini tidak menyebabkan kita menangis kan Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama mengatakan itulah tandanya qaswatul qalbi, hati keras yang perlu diketuk dengan cahaya, dengan tukul keimanan pada Allah Azza wa Jalla, yang kita akan sebut nanti. Seorang ulama, Abu Muhammad Sabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala, dia mengatakan apa? Apabila mata tidak menangis, katanya ma khaira fi aini la tabki, tidak ada kebajikan, tidak ada kebaikan seorang yang memiliki mata yang tak boleh menangis. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menerima satu rombongan delegasi mari daripada Yaman ke Madinah, jumpa Sayyidina Abu Bakar. Bila dibaca kepada mereka Al-Quranul Karim, ia berkun, jemaah yang hadir tadi menangis dengar Quran. Faqala Abu Bakar, Abu Bakar kata, hakaza kunna. Abu Bakar kata, demikianlah keadaan kami, demikianlah keadaan kami dulu bila duduk bersama dengan Nabi SAW, baca je Quran, menangis. Summa qasat qulubuna, kemudian hati mula keras, baca Quran tak memberi kesan, dengan nasihat tak memberi bekas. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meletakkan bahawa satu tanda mata tidak menangis ini sebab ada kaitan dengan hati, qaswatul qalbi, hati yang keras. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 74, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, ada di antara batu yang pecah keluar air. Wa inna minha lama yashaqqaqu, ada yang terbelah, fayakhruju minhul ma, keluar air. Wa inna minha lama yahbitu, ada batu yang jatuh daripada atas, min khasyatillah, kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Tapi hati manusia, summa qasat qulubuhum, hati manusia bila keras tak memberi bekas, tidak memberi kesan. Allah Ta'ala mari hantar ujian besar mana, banyak manusia terlupa. Marilah bala bencana yang menimpa, apa saja bala, susah, kemarau, penyakit, wabak mari, tidak memberi kesan. Sebab apabila hati tidak keras, maka dia lebih dahsyat daripada batu. Kata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, qahtul aini alamul khazlan, hati, mata yang kering tak mau menangis ini tanda orang itu telah ditinggal oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kata dia, likulli syai'in alam, setiap benda ada tanda, ada tanda. Wa alamul khuzlan tarkul buka, tanda seorang manusia itu telah ditinggal oleh Allah Ta'ala, Tuhan tak bagi rahmat kepada dia, apabila mata dia tidak boleh menangis. Nas'alullah as-salamah, kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Yang kedua, kesan yang kedua, orang tak boleh menangis atas dunia
dia akan menangis dalam neraka, wal iyaz billah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan kebesaran aku, kata Allah, la ajma'u li 'abdi amnaini wala khaufain, aku tak akan kumpul bagi seorang hamba itu dua keamanan dan dua ketakutan. Dua keamanan, dua ketakutan. Apa dia? Kalau seorang hamba itu rasa aman atas dunia ni, relax ya dia, tak ada takut pada Allah, tak menangis, tidak menyesali perbuatannya, maka mereka ini akan mendapat ketakutan pada hari aku akan kumpulkan hamba-hamba. Wa in huwa khafani fid dunya, kalau seorang hamba itu takut pada aku atas dunia, amantuhu yauma ajma'u ibadi, aku beri keamanan kepada dia pada hari dikumpulkan manusia. Tuan-tuan tanda, hadis ini riwayat Ibn Hibban dengan sanad yang hasan. Jadi manusia, kesimpulannya, siapa yang tak boleh menangis atas dunia, tak takut pada Allah Ta'ala, maka dia akan menangis di akhirat. Siapa yang menangis atas dunia, menyesali perbuatan yang lepas, takut pada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan dapat keamanan di akhirat. Itulah yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang besar ini. Allahu Akbar. Dalam hadis yang menyebut tentang neraka, tuan-tuan tanda di sini agak berat. Yusalul buka'u ala ahli nar fayabkun, tangisan ini dihantar ke neraka, semua ahli neraka menangis, hatta tanqati'ad dumu, sehingga kering mata, tak ada air. Summa yabkuna dam, mereka akan menangis sampai keluar darah, sehingga muka mereka kahiatil ukhdud, macam ada lorong, ada parit. Kata di dalam hadis ini, walau ursilat fi sufun lajarat, terlalu banyak tangisan dalam neraka ini, terkumpul air mata ni, kalau dilalukan perahu boleh jalan. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Kata di ulama yang menilainya dengan sanad yang baik. Ini dah menunjukkan bahawa tak dapat menangis atas dunia, kita akan menangis di akhirat, wal iyaz billah. Suatu benda yang sangat menakutkan kita para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian. Itu dua kesan yang besar yang kita nampak hasil daripada mata kita tak boleh menangis. Tajuk yang ketiga, tashilatus safqah, bagaimana kita cuba mencari tip yang boleh menyebabkan kita akan menjadi manusia yang menangis takut pada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, tafakkur fi zunubi, sentiasa berfikir kepada dosa kita, fikir kepada dosa. Cuma hari ni saya tengok orang duk viral, duk sebar dalam internet ni, kadang-kadang lebih sangat. Siapa dia tak solat, dosa dia begini-gini banyak. Siapa dia isteri yang sekali suami panggil tak mari, dosa sekian-sekian. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dosa dan pahala, syurga dengan neraka ini adalah benda yang gaib, benda tak nampak. Oleh kerana dia ni termasuk dalam perkara beriman dengan benda gaib, maka mesti berpaksikan kepada sandaran yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita buat cerita macam-macam, kemudian ada pula anak-anak muda kita rajin buat gambar ni sebar dalam internet, maka kita mengatakan tidak. Walaupun dengan niat baik nak suruh orang solat, siapa tak solat begini-begini dia punya balasan, kita mengatakan tak boleh kita nak sandarkan dosa dan pahala kecuali apa yang telah disebut oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama sekali, tafakkur fi zunub, kita ingat kepada dosa-dosa kita yang lepas. Bila kita tengok berdosa, ya Rabbi, ini dosa besar, kalau engkau tidak ampunkan dosaku, kalau engkau tidak bantu aku, apa nak buat? Nasaya aku akan binasa. Kalaulah tuan-tuan dan puan-puan boleh bangun pada waktu malam,
senaraikan dosa-dosa kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan senarai dengan orang. Jangan bangun tengah malam duk tulis kat Facebook, dosa aku dulu waktu belajar begini, waktu dah kerja begini. Lah, itu satu perbuatan yang karut. Sebab itulah saya tengok di antara dosa yang kita tak rasa dosa, menyebarkan gambar-gambar kita, potret-potret lama, memori duk tak dalam Facebook. Sedangkan waktu itu isteri tak tutup aurat, anak-anak perempuan kita berterdedah atas nama apa saja, memori, kenangan, budaya, semua itu perbuatan maksiat dan mungkar yang dibemangi termasuk dalam kategori al-ijharu bil ma'asi, menzahirkan maksiat. Kan Nabi sebut dalam hadis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kullu ummati mu'afa ilal mujahirin, semua umat aku dalam keadaan baik, diampunkan kecuali orang yang menzahirkan maksiat. Orang yang menzahirkan maksiat, dia buat maksiat asnya-asnya tapi pergi iklan, pergi post, pergi tunjuk gambar-gambar, maka ini satu benda yang kemungkaran yang sangat besar. Sebab apa? Bila dia berani buat maksiat, bermakna dia tidak takut pada Allah Azza wa Jalla. Kata di ulama, bila kita terkenangkan dosa kita, maka ketika itulah kita kena menangis. Sebab apa? Kita teringat kepada perbuatan mungkar yang kita buat itu. Kalaulah Allah Ta'ala itu besar pada pandangan kita, tentulah kita tidak akan derhaka kepada dia. Sebagaimana kita hari ini dengan bos kita, kita tak berani buat benda-benda menyalahi peraturan. Dengan ayah kita pun kita tak berani dia. Dengan bos tempat kerja lagi tak berani. Tapi kenapa dengan Allah Azza wa Jalla kita berani? Maka kita semak perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ketika itu kita akan menangis kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dia kata apa? Ka'annan nar lam tukhlaq illa lahu. Menangis je Hasan Basri ni, seolah-olah neraka tu dibuat untuk dia saja. Itu gambaran. Orang tanya dia, ya Syekh Hasan, kenapa menangis teruk sangat ni? Tuan ni orang alim, orang warak, orang yang hebat, ulama besar. Kata di Hasan, wa ma yu'minani an yakuna Allah ittala alayya fi ba'dhi zunubi. Aku bimbang, dengar tuan-tuan, aku bimbang, takut ada dosa yang aku buat yang telah ditengok oleh Allah Azza wa Jalla, sedangkan aku rasa benda itu tidak berdosa. Itu kebimbangan. Tapi kalau kita memang kita buat dosa, takkanlah tak ada kebimbangan lebih daripada yang ditakuti oleh Hasan Basri dalam isu perkara ini. Allahu Akbar. Yang kedua, kita letakkan keadaan kita di mahsyar, bagaimana kita bila kita bangun nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam kubur. Kalau kita buat dosa yang banyak yang tidak diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, tentulah kita dalam keadaan yang begitu dahsyat, tentulah dalam keadaan yang begitu teruk. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila dia baca ayat Quran, doa Nabi Ibrahim, tuan-tuan tanda doa Nabi Ibrahim ni dalam surah Ibrahim ayat 36, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ibrahim doa, ya Allah, mereka telah menyesatkan ramai di kalangan manusia, siapa yang ikut aku, itulah umat aku. Kemudian dia baca pula ayat doa yang dibaca oleh Nabi Isa AS, surah Al-Ma'idah 118, in tu'azzibuhum fa innahum ibadu. Kalau engkau azab mereka, mereka tu hamba-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau maaf, engkau maha beragah perkasa, maha pengampun, maha bijaksana. Maka Nabi kita angkat tangan, Allahumma ummati ummati, fabaka. Nabi kita angkat tangan berdoa, ya Allah, siapa yang nak menjaga umat aku? Maka Nabi menangis. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menangis, Allah Taala hantar mari Jibril alaihissalam supaya pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi tanya Nabi, wa ma yubki, kenapa menangis ya Rasulullah?
Kenapa menangis? Allah Ta'ala dah tahu, tapi dihantar Jibril pergi nak suruh Jibril tahu kenapa Nabi menangis. Maka bila mari Nabi SAW beritahu pada Jibril kesedihan dia, takut dia, bimbang dia kepada umat dia, bagaimana apabila mereka bangkit di mahsyar nanti, dalam keadaan apa kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Jibril AS telah dihantar oleh Allah Azza wa Jalla sekali lagi beritahu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna sanurdika fi ummika wala nasuk. Allah Ta'ala akan beri tentang umat kamu ni apa yang engkau redha dan kami tidak akan susahkan. Maka di sinilah para jemaah sekalian, bila kita bangkit, kita terfikir keadaan kita dalam kubur. Di antara cara nak melembutkan hati yang mudah kita nangis, iaitu kita pergi ke kubur. Pergi ke kubur, kita fikir, bercakap, kalau aku masuk dalam ni, apa yang ada dalam kubur. Nabi SAW kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, ketika dia pergi ke kubur, dia menangis sampai basuh janggut. Orang tanya, ya Uthman, kenapa menangis? Uthman kata apa? Bagaimana aku tak menangis? Rasulullah SAW telah bersabda, innal qabra awwalu manzili min manazil akhirah. Kubur ini pintu masuk ke akhirat. Siapa yang selamat daripada azab kubur, selepas daripada itu lebih senang. Siapa yang tak lepas daripada azab kubur, fama ba'dahu asyad, dia lebih daripada itu cukup dahsyat. Maka Uthman menangis di atas tangisan Nabi SAW. Jadi para jemaah sekalian, bila kita fikir, tengok, kalau nak pergi kubur takut, malam-malam ambil gambar tak dalam handphone ni, gambar kubur, motivasi tentang bagaimana kita pengalaman orang-orang yang cuba masuk dalam kubur. Allahu Akbar. Saya rasa tidak ada hati yang tersentuh apabila kita pergi termenung di atas kubur, tengok bagaimana manusia dalam tidak ada tempat untuk lari, duduk seorang diri. Yang menemani kita hanyalah ibadat, bekalan yang kita bawa, itu sajalah bekalan yang kita ada. Jadi pada ketika itu kita akan sedar dan insaf para jemaah sekalian. Yang ketiga yang kita kena letak di hadapan mata kita, iaitulah uhdur jahannam. Biar kita nampak neraka jahannam di hadapan mata kita. Kita teringat dengan azabnya, dengan segala perkara yang disebutnya. Pernah satu masa Nabi kita SAW, Nabi SAW berlaku gerhana matahari. Jadi Nabi SAW di saat dia solat tadi, orang tengok Nabi kita sekali ke depan, sekali ke belakang. Orang tanya, ya Rasulullah, lepas pada solat, kenapa Nabi kita ni sekali ke depan, sekali ke belakang? Maka Nabi SAW sebut, waktu aku ke depan tu dibuka skrin syurga depan aku. Jadi Nabi pergi nak ambil buah-buah dalam syurga. Itu gambaran yang digambar pada masa itu dengan TV yang ada di rumah kita hari ini. Inilah gambaran. Kemudian ditukar skrin, nampak neraka, Nabi kita hundur ke belakang kerana terlalu terkejut dengan apa yang ada. Maka para jemaah sekalian, jadi inilah yang kita rasa kita kena sedar. Maka dalam sujud ketika solat gerhana, Nabi kita berdoa, ya Rabbi, alam ta'idni alla tu'azzibahum wa ana fihim. Bukankah engkau telah berjanji umat ini tidak diazab sedangkan aku bersama dengan mereka? Sehingga Nabi kita menangis pada saat itu dengan merayu kepada Allah Azza wa Jalla supaya tidak mengazabkan umat ini. Tetapi kita sebagai mencari bagaimana nak melembutkan supaya kita menangis, kita terfikir kepada neraka yang begitu dahsyat dengan segala azabnya, dengan segala perkaranya, sehingga akan disebut dalam asar, nikmat orang yang paling hina atas dunia, susah, duduk bergelandangan di bawah jambatan contohnya, tapi orang yang soleh, orang yang baik, orang beribadat Allah Ta'ala, sekali dia masuk dalam, pijak kaki dalam syurga, bila ditanya, dia kata tak ada, aku tak pernah hidup susah, terlupa segala benda. Tapi sebaliknya, orang yang paling nikmat atas dunia,
Semua dunia di tangan ujung jari dia belaka, dengan duitnya, dengan pangkat, dengan apa. Sekali diselam dalam neraka wal iazubillah, bila dia tanya pernahkah tidak kamu dapat nikmat, dia kata tak pernah dapat nikmat. Itulah dia panggil dahsyat. Dahsyat, terlalu dahsyat. Yang keempat, kita kena ingat bahawa bekalan yang kita buat ini terlalu sedikit. Bekalan yang kita buat terlalu sedikit, perjalanan kita terlalu jauh. Orang tengok seorang ulama nama dia Fadalah bin Saifi, banyak menangis. Jadi sahabat-sahabat dia kesian pada Syekh Fadalah ni. Dia orang pergi ke rumah dia, pergi tanya isteri dia, kenapa Syekh ni kuat menangis? Kata di isteri, za'ama annahu yuridu safaran ba'idan, dia telah bercakap dia nak musafir yang terlalu jauh, tapi bekalannya tidak ada. Jadi kita cuba fikir, aku nak pergi jauh ni, dah lah jauh pula tak ada bantuan. Bantuan kita ni daripada anak-anak kita yang soleh, dengan doa-doa, dengan sedekah yang diberi, dengan wakaf yang kita buat. Itu je bantuan yang akan beri kepada kita. Jadi biarlah kita fikir dengan perjalanan yang begitu jauh, dengan amalan yang kita buat, kita akan terasa betapa kerdilnya kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, kita kena terfikir, kalaulah ibadat kita tak cukup, bekalan kita tidak mencukupi, bermakna kita akan terlepas daripada masuk di syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang soleh bangun solat malam, dia solat malam, dia baca satu ayat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu pergi mencari keampunan Tuhan, dan syurga yang luasnya seluas langit dengan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Surah Al-Imran ayat 133. Rajul ini mengulangi ayat ini sampai subuh. Dia tahajud satu ayat saja sampai subuh, dan dia menangis sampai subuh. Maka orang pergi tanya dia, Tuan, kalaulah syurga itu seluas langit dengan bumi, kenapa Tuan menangis? Patut kita gembira, tempatnya luas. Kata Syekh ini, ya ibna akhi, wahai anak, surga luas, tetapi tidak memberi manfaat kepada aku sekiranya aku tidak tersenarai untuk masuk ke dalamnya. Maka bukan sahaja dia menangis, orang yang mendengar juga turut menangis. Subhanallah. Seorang ulama saleh, nama dia Muhammad bin Al-Munkadir. Tanda nama orang saleh ni. Kita dengar cerita orang saleh ni pun kita rasa semangat, insya-Allah. Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullah ta'ala berdiri solat malam, dan dia menangis sampai keluarga dia tengok terkejut dengan tangisan dia. Pergi panggil lagi Abu Hazim datang. Bila mari seorang tok guru lain nak nasihat dengan dia, dia kata, ya Syekh Muhammad, Abu Abdullah, apa sebab kamu telah menakutkan keluarga kamu ni? Terkejut dengan tangisan kamu. Kata di Muhammad Ibn Qadir, macam mana aku tak menangis? Tengah aku baca Quran tadi, jumpa ayat ni, ayat surah Az-Zumar ayat 47, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Pada hari kiamat nanti terdedahlah kepada Allah Azza wa Jalla segala apa yang mereka, minallah, terdedahlah kepada mereka semua perbuatan-perbuatan yang kita tak sangka benda tu salah. Jadi aku menangis kerana bimbang terdedahnya amalanku di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti, yang kita tidak mendapat keampunan Allah. Maka kawan dia hak nak mari nasihat tadi, Abu Hazim, menangis lebih teruk daripada dia lagi. Kata di keluarga Muhammad Ibn Munkadir, wahai Abu Hazim, kami bawa kamu untuk nasihat supaya dia tenang, kamu mari menambahkan lagi tangisan. Subhanallah. Jadi para jemaah, ayat-ayat yang menyentuh tentang perasaan begini adalah kita ambil dan kita baca pada waktu malam, yang menyebabkan kita akan tersentuh perasaan. Yang keenam,
tak menangis kerana bimbang Allah Ta'ala segerakan kebajikan di dunia dan menyebabkan kita terlepas di akhirat. Abdurrahman bin Auf seorang sahabat yang dijamin masuk syurga, masuk dalam 10 sahabat yang mubasysyirin bil jannah. Orang bawa makanan kepada dia di saat dia berpuasa, dia tengah puasa, orang hantar makanan. Kata dia Abdurrahman bin Auf, qutila Mus'ab bin Umair, telah terbunuh Mus'ab bin Umair, dia lebih baik daripada aku. Dia tidak, waktu dia mati tidak ada kain untuk menutup mayat Mus'ab. Kalau ditutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Mus'ab bin Umair mati dalam peperangan Uhud, tahun yang ketiga. Kata Abdurrahman, summa busita lana minad dunya ma busit, kemudian kami telah dibuka pintu-pintu dunia ini begitu luas, perniagaan untung, negara-negara dibuka begitu luas. Kami bimbang, takut ini semua adalah merupakan kebaikan yang Allah segerakan untuk kita, kemudian di akhirat kita terlepas. Summa ja'ala yabki wa hatta taraka ta'am, dia mula menangis, tak jadi nak makan. Itu seorang sahabat, 10 orang dijamin masuk syurga, menangis kerana bimbang, takut nikmat yang kita ada tadi ni adalah merupakan nikmat yang disegerakan, di akhirat kita akan tidak mendapat nikmat yang besar ini. Allahu Akbar. Yang ketujuh adalah kita takut kepada apa yang telah ditulis dalam ilmu Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam hadis ditiupnya roh dalam masa 40 hari itu kan, 40 hari tiup roh. Ada setengah bahagian ulama fiqh kata 120 hari. Itu panjanglah cerita dia, yang pentingnya kemudian telah ditulis orang ni bila mati, rezekinya, hidupnya syaqiyun am sa'id, celaka ataupun bahagia, telah ada. Jadi kata Al-Fudail bin Iyad, bila dia bertemu dengan sahabat dia Sufyan Ats-Tsauri, dia kata apa? Ta'ala hatta nabki, mari kita menangis mengenangkan apa yang dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tulis, kalau orang ni celaka baik maka dia masuk dalam syurga, wala ubali, aku tak kira. Orang ni celaka masuk dalam neraka, wala ubali, aku tak peduli. Maka mereka akan menangis semata-mata bimbang kepada apa yang ditulis oleh Allah Azza wa Jalla, kita ni baik ataupun tidak baik. Maka ketika itu kita menangis, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita mendapat husnul khatimah. Abu Bakar Asy-Syibli rahimahullah ta'ala, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Allah supaya Allah berikan kepada dia ni khatam, akhiri pekerjaan dia dengan pekerjaan yang baik, semuanya kerana bimbang, takut nanti kita tidak mendapat husnul khatimah. Yang ke-8 iaitulah kita hendaklah menangis kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah merupakan suatu benda yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas semua benda, termasuklah kayu, batu. Dalam tadi ayat kita sebut tadi, batu pecah, takut pada Allah Ta'ala. Bukit, mungkin tsunami yang berlaku, laut bergelora, kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Apa saja yang berlaku ini kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Mungkin disebabkan mungkar, maksiat yang dibuat oleh manusia, ia menyebabkan bukit bergoncang, berlakunya gempa bumi. Itu semua tidak jauh. Karena itulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma salat dalam Hijr Ismail dekat Kaabah dalam keadaan dia menangis. Bila orang tengok dia menangis, dia tanya, apakah kamu rasa pelik aku menangis? Apa yang pelik? Mu tengok waktu tu dia malam, mu tengok bulan yang ada di langit juga menangis kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, laisa syai'un illa wa huwa atwa'u lillah, tidak ada benda makhluk atas dunia ni kecuali taat pada Allah Taala.
lebih baik daripada manusia yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, yang terakhir yang dapat kita bincang iaitulah tentang tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasuli Rabbil Alamin wa syafi'il muznibin, maksum yang tidak berdosa menangis. Kata di Ibnu Mas'ud, satu malam Nabi kita panggil, ya Ibnu Mas'ud, iqra' alayya al-Quran. Ibnu Mas'ud baca Quran. Ibnu Mas'ud kata, kaifa aqra'u, macam mana saya nak baca Quran sedangkan Quran ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, tak apa, aku suka dengar Al-Quran itu daripada orang lain, suka dengar orang baca. Maka Ibnu Mas'ud baca kepada Nabi surah An-Nisa. Bila sampai kepada ayat 40, fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bila sampai kepada ayat ini, tiba-tiba Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Hasbuka al-an, hasbuka al-an, cukuplah sekarang. Sebab apa? Ayat ni berat. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimana keadaan kalau kita bawa setiap umat itu saksi? Mana Nabi rasa berat nak menjadi saksi kepada semua umat ini. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami jadikan engkau kepada semua manusia ini jadi saksi. Ibnu Mas'ud kata apa? Bila Nabi kata hasbukal an, cukuplah. Nabi kita tak suruh kata sadaqallah, dia kata hasbuk. Itu di antara sunnah kalau kita belajar Quran, kita nak suruh orang baca tu berhenti, kita kata hasbuka, cukup. Ibnu Mas'ud kata, aku paling tengok fa iza ainahu tazrifan, Nabi sedang menangis pada waktu itu sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalam Bukhari. Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu dia kata, aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang Nabi salat. Sedang Nabi salat. Apa jadi? Wa huwa yusalli, tapi dalam kedengaran dalam dada dia tu bunyi suara mendidih, sebagaimana mendidihnya air panas dalam periuk. Itu bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minal buka, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dalam solat. Seorang ulama tabi'in, dia pergi jumpa dengan Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, ya Aisyah, boleh ke tidak ibu cerita kepada kami suatu benda yang pelik yang ibu tengok dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata apa? Semua urusan Nabi kana ajaba, pelik belaka. Aku nak pilih yang mana satu ni, pelik. Aisyah kata, tak apalah, aku cerita satu malam Nabi balik ke rumah dia, mana giliran tidur dengan Aisyah. Nabi kata, ya Aisyah, aku nak minta izin, tak nak tidur malam ni, nak beribadat. Aisyah ni isteri yang cerdik, dia tak kata hati tidur, ibadat tak ada. Dia luahkan perasaan dia. Dia kata, ya Rasulullah, saya sangat suka kalau boleh duduk sekali dengan Nabi, tidur sama, tapi saya suka juga tengok Rasulullah beribadat. Ini orang cerdik. Dia sebut perasaan dia dan disebut keizinan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bila Nabi kita bangun solat menangis sampai basah janggut. Bila dia rokok, basah lantai. Bila dia sujud, basah tempat sujud. Sehinggalah sampai kepada waktu azan subuh, Bilal datang. Bila Bilal mari tanya, ya Rasulullah, wa ma yubkika ya Rasulullah, kenapa tuan menangis? Sedangkan Rasulullah telah diampunkan dosa yang lepas, yang akan datang tak ada dosa, kenapa menangis? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura, tak bolehkah aku jadi seorang hamba yang bersyukur? Maka Nabi menceritakan, kaifala abki, bagaimana aku tidak menangis sedangkan telah turun ke atasku malam tadi ayat inna fi khalaqis samawati wal ard
10 ayat yang terakhir surah Ali Imran itu. Dan ayat ini dibaca oleh Nabi bila bangun daripada tidur, satu sunnah. Jadi kita pun kalau bangun daripada tidur, kalau kita tak hafal Quran, pegang Quran. Kalau boleh tengok keluar rumah tu, tengok inna fi khalqis samawati wal ardh, kejadian langit dengan bumi, silih berganti malam dengan siang, la ayatin li ulil albab, menjadi tanda keagungan Allah bagi orang yang berfikir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wailul liman qara'aha wa lam yatafakkara fiha, maka celakalah orang yang baca ayat ini tidak berfikir. Itulah para jemaah sekalian, mudah-mudahan tazkirah yang kita bincang ini, iaitulah ada 9 cara ringkas yang boleh menyebabkan kita menangis insya-Allah, dan juga menyebabkan kita akan dapat keampunan Allah, dan 2 mata kita tidak disentuh oleh api neraka insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.